kitab Ayyuhal Walad, satu karangan oleh seorang tokoh yang besar, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mengarang kitab ini untuk anak muridnya yang tercinta. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana hubungan guru dan murid yang terbina kukuh di atas ikatan ilmu, sehingga menjadikan kesan daripada keberkatan guru itu pergi kepada anak murid dengan segala macam nasihat-nasihat yang saban waktu diberikan kepada anak-anak muridnya. Hari itu kita baca tajuk nasihat yang ke-16, carilah guru yang mursyid. Dan kita ceritakan sedikit berkaitan tentang guru-guru yang mursyid. Siapa guru yang mursyid? Dan perkataan mursyid itu guru yang boleh menunjuk jalan pada seseorang, guru yang boleh memberikan tunjuk ajar, guru yang sentiasa memberikan petunjuk dan nasihat. Mursyid datang daripada kalimah rasyada. Kalimah rasyada, ataupun orang kita dan juga kalau perempuan nama Rashidah. Nama Rashidah utama tu dia lah tu. Okey, yang kedua Rasyid. Okey, so kalimah Rasyid, mursyid. Rasyid yang diberi petunjuk, mursyid yang memberi petunjuk. Dan sebab itu di akhirat kelak kita dapat lihat bagaimana ada manusia yang menyesal ketika dia bertemu Allah. Maka dia berkata kepada Allah saat ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, kata ahli neraka, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Tuhan, kami kat dunia dulu kami taat sungguh pada ketua-ketua kami, pada pemimpin-pemimpin. Maksudnya ketua dan pemimpin orang yang dia ikut ketika di dunia, ikut dengan ikut yang sungguh-sungguh. Tapi fa'adalluna as-sabila, mereka telah sesatkan kami. Kan kita katakan mursyid yang memberi petunjuk, dia bagi tunjuk yang salah, kita pun pergi ikut dia, akhirnya sesat. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Tuhan, boleh tak laknat mereka? Tuhan boleh tak berikan pada mereka azab 2 kali ganda daripada apa yang kami dapat, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Kenapa? Kerana stres, tak sangka dulu kita duk ikut dia kat dunia, rupa-rupanya ikut guru yang salah, ketua yang salah. Satu. Yang kedua, di sana ada lagi ayat Al-Quran, cerita manusia rasa geram yang teramat waktu dia dimasukkan dalam neraka. Apa kata mereka? Ahli neraka ni, Rabbana arinal ladzaini awallana minal jinni wal ins. Tuhan, boleh tak tunjukkan balik dekat kami siapa yang telah sesatkan bagi kami dulu waktu kami di dunia. Sama ada kalau dia jin mana satu. Kalau dia manusia yang mana yang telah sesatkan kami. Baik, bila ni ketika berada ke akhirat, maka ada manusia yang minta ditunjukkan. Apa dia nak buat? Naj'alhuma taqta aqdamina. Kami nak letakkan mereka yang telah sesatkan kami ni kat bawah tapak kaki kami. Baik. So kesan ni, kesan salah ambil mursyid ni, kesan ni akan bawa sampai ke akhirat. Kat dunia sesat, akhirat pun sesat. Next, yang ketiga, ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni cerita tentang apa yang bakal berlaku di akhir zaman. Nabi SAW kata, Inna Allah la yaqbidul 'ilm intiza'an yantadi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul 'ilm biqabdil ulama. Allah ni di akhir zaman kelak ilmu akan diangkat. Akhir zaman, zaman kita lah hari ni, ilmu ni akan hilang. Ilmu ni akan diangkat. Macam mana cara di ilmu ni diangkat? Inna Allah la yaqbidul 'ilm biqabdil ulama. Bukan dengan cara diangkat keluar daripada dada para alim ulama. Maksud Allah angkat ilmu ni bukan dengan cara dihilangkan daripada dada. Walakin, tetapi yaqbidul 'ilm biqabdil ulama. Dihilangkan ilmu dengan cara dimatikan ulama. Hatta idza lam yujad 'aliman, sampailah satu tahap tak ada lagi orang alim.
Bila tak ada orang alim, ittaqadhan nas ru'asa'a juhala. Manusia mula ambil orang jahil jadi ketua dia yang disangkanya alim. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka orang ramai pun tanyalah orang yang disangka mursyid, yang disangka alim ni. Tanya minta fatwa pada dia, maka dia pun bagi fatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu, maka sesat dia yang bagi fatwa, sesat juga yang ikut fatwa dia waktu tersebut. Sebab tu di sana perlu bagi kita kena cari guru yang mursyid. Pasal apa guru yang mursyid? Sebab guru ni dia boleh tengok kat mana kekurangan kita. Guru yang mursyid dia boleh tahu apa yang kurang, apa yang patut kita buat. Contoh saya ni bukanlah kata guru yang hebat pun kita ni, tapi sebab dah orang panggil ustaz, ramailah jumpa. Orang duk percaya kita ni, kata kononnya kita ustaz. Jadi ustaz ni dah mengalahkan jadi Tok Bromo. Kucing hilang orang jumpa ustaz. Ustaz kucing hilang, boleh tak nak minta tolong buat solat hajat? Ada yang sampai macam tu. Jadi bila orang ramai yang main jumpa kita ni, pelbagai soalan. Apa tuan-tuan nak buat kalau ada orang main tanya kita, ustaz saya baca Quran tak pandai. Okey, baca Quran tak pandai, itu saya tak tahu buat, ini saya tak tahu buat. Apa yang saya buat supaya saya dapat selamat di dunia dan di akhirat? Apa kita nak kata? Kalau kita lah tak guru, tak ustaz pun, kalau ada orang yang jumpa Nabi SAW macam tu juga. Dia bukan jumpa orang yang belajar dekat rumah ngaji, dia bukan jumpa orang yang ada degree agama ke tak, tapi dia jumpa orang yang pelbagai latar belakang. Ada yang tak kenal agama pun, tapi tugas dia ni, dia kena ada perasaan kasih dan sayang pada orang tu. Kalau mursyid ni orang yang jenis suka menjatuhkan hukum, maka apa berlaku? Rosaklah orang yang dah rosak, maka orang yang baik saja yang selamat. Bagaimana dengan orang yang lain? Ada orang datang jumpa orang yang dia ni mungkin tak tutup aurat, mungkin orang yang pelaku dosa. Bila dia datang kepada seorang mursyid, mursyid ni harus, patutnya dia bagi harapan kepada mereka untuk terus bergantung harap dekat Allah dan memperbaiki kesilapan yang pas. Ada seorang lelaki mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagi dekat aku satu tip supaya aku selamat dekat akhirat. Aku tak mau dua, tak mau tiga, nak satu saja. Baik, Nabi SAW bagi dekat dia, hang beramal dengan surah ni. Panjang, tak boleh, aku dah tua dah, tak boleh hafal, tak boleh baca lagi dah. Nabi kata kalau macam tu, ambil surah yang kedua ni pula. Dia kata tu pun panjang, aku tak boleh. Tuan-tuan nak kata apa kalau jumpa tu hampir balik lah. Ikut seorang lah nak buat apa-apa. Tapi yang kata Nabi SAW seorang mursyid yang sejati, dia tak halau dan dia tak marah pun. Apa Nabi kata dekat dia? Nabi kata, kau baca surah Al-Zalzalah, peganglah dengan surah Al-Zalzalah tersebut. Kata sahabat ni, aku takkan baca yang lain, aku nak pegang surah Zalzalah ni sahaja sampai aku mati. Nabi kata berjaya dia, berjaya dia, berjaya dia. Maknanya tak semua orang sama level dengan kita. Ada orang nak buat macam mana dia tak tahu, dan dia berada pada satu tempoh, satu keadaan yang tak mungkin dia patah balik ke belakang ataupun dia nak ubah diri dia menjadi lebih baik. Melainkan kadar yang dia mampu boleh buat. Sebab tu seorang yang mursyid dia kena pandai. Contoh, seorang lelaki mai jumpa Nabi bulan puasa. Tak tangan kata kepala, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu, habislah aku ya Rasulullah, habislah aku. Habis apa? Habislah aku ya Rasulullah, habislah aku. Seorang lelaki yang datang dalam keadaan sedang menyesal kerana dia telah buat satu perbuatan. Nabi tanya, apa benda yang kau buat? Waqa'tu ala mar'ati fi nahari Ramadan. Aku telah tersetubuh dengan isteri aku di siang hari bulan Ramadan. Kalau Haji nak cakap apa kat orang tu? Hamai tu pula, Pak Haji, apa punya teruk lah kau ni bulan puasa, gelojoh tak sabar-sabar siang-siang hari, apa punya teruk. Kita mau taram dia dulu, mau marah dulu kan? Tak. Nabi tak marah. Nabi terus bagi solution, bebaskan seorang hamba. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada hamba nak dibebaskan. Nabi bagi solution yang kedua, tak apalah, sekarang engkau berpuasa 2 bulan betul-betul. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni seorang lelaki yang dah tua, tak mampu lagi nak puasa 2 bulan betul-betul. Tu dia kata tua-tua ni. Baik, last kali Nabi kata, tak apalah, kalau macam tu bagi makan 60 orang miskin. Bagi makan orang miskin pun dia tak boleh buat. Dia kata, aku tak ada benda nak bagi. Kalau kita hang ni banyak songeh, elok hang mati je lah kata. Sampai semua benda aku bagi, aku tak boleh buat. Nabi tak ketawa dekat dia, Nabi tak marah dekat dia. Nabi masuk dalam rumah, Nabi ambil satu tandan buah kurma. Nabi panggil dia, Nabi kata, ambil tandan buah kurma ni, pergi bagi dekat
orang miskin makan supaya sebagai kifarat dosa yang kau telah buat. Dia kata, ya Rasulullah, jawab lagi, tak ada orang yang paling miskin kat Madinah ni melainkan aku. Apa kata kalau aku saja yang makan? Tuan-tuan nak cakap apa kalau jumpa orang macam tu? Teruk sangat dah kau ni, memang teruk sangat. Tapi Nabi tak marah, Nabi cuma ketawa dekat dia. Nabi kata, tak apalah, pergi balik makanlah kau. Maknanya tasamuh itulah guru. Guru ni dia perlu ada toleransi. Kerana anak murid ni tak sama. Ada anak murid ni yang perlu kena marah. Saya cerita, saya tak tahulah kat sini kot. Ada guru, kalau saya diberikan peluang untuk bertemu dengan guru-guru saya, guru mana yang saya nak jumpa, dia salah seorang orang utama lah yang saya nak jumpa. Kerana dia didik saya ni dengan bukan didikan sebagai seorang murid semata-mata, tapi didik macam anak. Macam anak, seorang bapa nak selamatkan anak. Begitulah keadaan waktu dia didik kami. Saya ni nakal. Bila dah nakal, kita ni ada time kita rajin, ada time kita malas. Nak ikutnya tempat yang saya belajar ni 3 hari saya ponting. Tak kira lah berturut-turut ke tak berturut-turut, kami akan determinate, dibuang daripada tempat belajar ni. Tapi kami tak dibuang, walaupun lebih 3 hari saya ponting. Dia tak buang. Pasal apa dia tak buang? Pasal sayang dekat kita. Dia tahu kita main daripada jauh. Kita pun rasa macam okey lah kot. Sampailah satu hari dia minta saya hafal, saya tak hafal. Sebab apa tak hafal? Sebab saya tengok nombor saya dalam kelas 42. 42 ni kalau seorang 5 minit, saya kira-kira balik lebih daripada 1 jam. Masa 1 jam. So tak sempat sampai giliran saya, masa dah habis, so tak payah hafal minggu depan. So saya ada masa 1 minggu untuk hafal. Apa berlaku? Benda yang kena hafal ni panjang. Jadi saya pun balik malam tu tak hafal. Saya kata besok tak apa, aku nombor 42. Masuk saja dalam kelas, tiba-tiba saya orang pertama dia panggil, Muhammad Najib, sila mai ke depan. Saya kata mati aku. Dia panggil belakang dulu, dia tak panggil depan. Bila dia panggil datang ke depan, dia suruh saya baca Iqra ya Muhammad. Saya kata ma ana biqari, saya tak boleh, saya tak hafal. Aku kata baca, saya diam. Baca, saya diam juga. Akhirnya dia bangun berdiri dan dia tampar saya jatuh kopiah kat bawah. Bila dia tampar, semua dalam kelas ni diam. Tak ada siapa pun berani bercakap, melainkan ada seorang sahabat saya ni daripada Algeria. Dia bangun diri, dia kata, tuan, ustaz, dia kata, syekh, bukankah ada larangan tampar dekat muka? Kenapa tampar dia dekat muka? Waktu tu seingat saya lingkungan usia 18 ke 19 tahun je kot. Maksudnya waktu tu lah, sebab saya pergi umur 17. Akhirnya, dia kata dekat kawan yang tegur ni, jangan tampar di muka ni. Dia kata, kau diam dan duduk, aku tahu. Dia kata, budak ni tak ada ubat yang lebih mujarab melainkan makan penampar aku saja. Baik. So nak tunjukkan, nak cerita apa, guru ni dia tahu mana satu anak murid yang cubit-cubit, hak tampar, hak sesuai nasihat, hak patut marah, dia marah. Itu yang panggil mursyid ni. So dia kenal pesakit dia, apa ubat, dos berapa banyak dia kenal. Baik, tapi saya puji dia, walaupun dia pukul kita, besoknya dia panggil saya masuk ke pejabat. Dia panggil saya duduk depan dia, dia kata, Najib, ni hadiah aku bagi kat kau. Dia bagi tasbih dekat saya. Dia kata, semalam aku tampar kau. Sebenarnya aku bukan tampar kau, tapi aku tampar setan yang bertenggek kat muka kau. Okay. So setan tu dah lari dah. Kau ni kau jadilah budak yang baik. Tapi itulah. So kita terasa hati tak? Bahkan kita rasa terhutang budi pada dia. Itu yang kata guru yang mursyid ni. Baik. Siapa contoh guru mursyid yang paling terbaik? Of course, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu kisah. Seorang lelaki sahabat, nama dia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Seorang lelaki ni, dia ni beginners, baru nak kenal agama. Adalah ilmu sikit, tapi dia banyak benda yang dia tak tahu. Satu hari dia masuk dalam raubah, masuk dalam masjid ni. Dia tengok Nabi tengah solat. Orang lain semua tengah duduk-duduk, para sahabat ni. Nabi SAW sedang mendirikan solat. Bila dia tengok Nabi tengah mendirikan solat, dia rasa semangat lah. Dia mainlah solat dengan Nabi. Dia duduk kat belakang Nabi, kat takbir Allahu Akbar, pergi solat. Bila solat saja, ada orang bersin. Ada orang bersin, piang, ada orang bersin. Bila dah ada orang bersin, apa dia buat? Dia pun jawab, Yarhamkallah. Dia jawab bersin. Bila dia jawab bersin, boleh tak jawab bersin dalam solat ni? Macam mana dia bagi fatwa sekalian? Boleh tak jawab bersin dalam solat? Boleh tak boleh? Tak boleh.
Jawab bosin ya, ya rahmatullah. Dalam solat orang bosin, kita tengah solat kita pun jawab bosin. Anggap fikir lah. Anggap zikir, kita pun jawab. Baik, bila dia jawab sebenarnya tak boleh jawab bosin dalam solat, tak boleh. Bila dia jawab, sahabat-sahabat tengok ni semua apa hal pula dia jawab bosin dalam solat, semua mata pandang dekat dia. Bila semua mata pandang dekat dia, dia pergi tanya pula, apa tengok-tengok. Tadi dia jawab bosin, lah dia dah start bercakap dalam solat. Baik. Bila dia tengok dia bercakap, sahabat ni itu yang kata kita ni kadang gopoh, kita ni kadang cepat marah. Nabi SAW tak. Para sahabat ni tanpa faham, kau siap sekejap lagi. Selesai solat, kau memang kena, kau main-main. Solat dah, kau solat dengan Nabi. Dia kata, aku tengok semua orang memandang aku dalam keadaan marah dan aku rasa sekejap lagi aku tak boleh balik ke rumah dah. Memang aku akan kena dengan dia orang. Tiba-tiba bila selesai Nabi SAW bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pusing ke belakang, Nabi pegang bau dia. Nabi kata, ya Muawiyah. Dia kata Nabi ni dia kenal semua nama sahabat. Wahai Muawiyah, inna salata la tasihhu bi kalamin nas. Solat ni tak dicakap. Inna salata hiya takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Solat ni takbir, tasbih dan baca Quran. Apa kata Muawiyah? Aku tak pernah jumpa orang sebaik Muhammad. La syatamani wala darabani wala qaharani. Dia tak maki aku, dia tak marah aku, dia tak cerca aku, dia tak pukul pun walaupun aku buat salah. Itulah yang kata seorang mursyid. So mursyid ni barangkali mungkin ada waktu dia pukul. Kalau nak murid yang kecil-kecil lah, ada waktu mungkin dia marah, ada waktu mungkin dia nasihat, ada waktu mungkin dia diam. Ada ketika Nabi SAW terasa hati dengan sahabat, diam lebih tajam daripada bercakap. Sometimes diam ni lebih tajam daripada cakap. Seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bukan cuai, sengaja malas tak nak pergi perang. Tak ada sebab apa pun, tak ada reason. Orang lain semua ada reason pergi cakap dekat Nabi minta excuse. Perang kali ni tak boleh pergi. Tapi dia tak jumpa, dia diam saja. Hari orang bertolak semua ni, dia duduk depan tu, dia kata, nak pergi, nak pergi. Dia tak pergi. Sampai semua orang dah balik perang. Kemudian Nabi datang. Siapa yang tak datang perang ni, Nabi bagi reason, bagi tahu Nabi, ampunkan mereka dan Nabi lepaskan. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni kalau aku bagi reason, engkau tahu aku betul ke tak? So dia kata, aku tak pergi perang ni, aku tak ada reason apa-apa pun. Bila dia cakap macam tu, Nabi terasa hati. Guru terasa hati dengan anak murid. Nabi tak bercakap dengan dia. Bila Nabi tak bercakap dengan dia ni, dia stres, dia tu lain macam. Dia pergi masuk ke masjid, dia duduk sebelah Nabi, dia tengok, dia perasan Nabi tengok-tengok dia toleh tengok Nabi toleh kat orang dia. Dia balik dekat rumah tu, dia bercakap dengan orang buat tak tahu dekat dia. Akhirnya dia duduk dalam rumah, kunci diri. Pasal apa? Pasal dia panggil terasa terkesan disebabkan Nabi tak nak cakap dengan dia, sampai Allah turunkan ayat, Allah bagi tahu dosa dia Allah telah ampunkan. Tapi puan nak ceritakan, ada waktu yang kadang-kadang Nabi tak bercakap, Nabi diam saja. Ada waktu Nabi bercakap, ada waktu Nabi marah. Ada waktu Nabi SAW marah dengan marah yang sungguh-sungguh. Muaz bin Jabal jadi imam, baca surah Ali Imran solat subuh. Satu surah dia baca, habis Ali Imran sambung pula surah yang lain. Kat belakang dia ni ada seorang lelaki kerja, dia siram pokok waktu pagi. Kerja pula dengan orang yang lain. Jadi dia terlewat pergi kerja disebabkan Muaz bin Jabal jadi imam pagi tu. Akhirnya lelaki ni dia mufaraqah solat, dia solat cepat-cepat seorang dia terus keluar. Ada orang pergi bagi tahu dekat Muaz. Muaz kata apa? Ni ciri-ciri munafik ada dekat orang ni. Dia tak suka solat berjemaah, solat seorang-seorang. Dia pergi cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, Muaz cakap aku ni munafik sedangkan dia baca panjang. Kemudian Nabi pergi marah dekat Muaz, sampai sahabat kata kami tak pernah tengok hari itu Nabi betul-betul marah, sampai merah muka Nabi. Afatanu anta ya Muaz, engkau ni pemecah belah. Engkau ni menyebabkan orang habis terkesan disebabkan kerana kau ni marah dekat dia. So ada waktu Nabi marah, ada waktu Nabi cakap elok, ada waktu Nabi nasihat, ada waktu Nabi diam. Itulah dikatakan sebagai mursyid. Baik. Sekarang kita tengok ada dua sifat mursyid yang perlu ada. Satu sifat zahir, yang kedua adab batin. Adab zahir dan juga adab batin. Jom kita tengok adab zahir dulu. Sebelum tu kita dah baca. Baik, adapun adab yang zahir itu adalah pertama, bahawa ia jangan sama sekali bertengkar dengannya
dan jangan pula suka berhujah melawannya pada apa jua masalah, walaupun ia mengetahui salahnya pada zahir. Okey, adab yang zahir dengan guru yang mursyid ni jangan bertengkar. Okey, jangan bertengkar dengan kita pula pilawat. Ustaz, yang saya belajar macam ni ustaz. Kalau bergaduh macam tu, hilang dia punya keberkatan dia. Baik, maka jangan ada pertengkaran. Yang kedua, jangan ia bersegera meletakkan sejadah di hadapannya kecuali pada waktu ia hendak menunaikan sembahyang. Maksudnya kita pula pandai-pandai pergi letak sejadah kat depan tu, konon nak bagi suruh ustaz kita sembahyang. Ustaz ni sejadah saya letak ni untuk sembahyang duha. Mana hantar aku nak sembahyang duha ke tak? Entah-entah aku nak sembahyang dekat rumah. Jadi bila dia letak macam tu, seolah-olah macam dia nak bagi tahu dekat guru dia tak sembahyang duha lagi, elok guru dia sembahyang duha dulu. Okey, macam tu lah maksud dia. Maksud tak payah. Jangan kita melebih-lebih daripada dia. Kecuali pada waktu dia hendak menunaikan sembahyang. Dalam bab ni ada dalam bab dipanggil bab mengambil keberkatan daripada guru. Orang dulu-dulu ni cukup jaga bab ni. Sampaikan, kita katakan, dia tengok guru dia ni bangun saja tahu guru dia nak ambil wuduk. Cepat-cepat dia orang bawakan air. Ataupun dia pergi tunggu kan untuk nak tolongkan ambil wuduk untuk guru mereka. So umpama kisah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Umar ni tak ada orang yang dia paling jadikan idola dalam hidup dia melainkan Nabi. Bila dia duduk dalam majlis Nabi ni, dia takkan pandang ke arah ni melainkan muka Nabi saja. Nabi buat apa semua dia buat. Nabi berjalan dia berjalan. Nabi duduk dia duduk. Nabi berdiri dia akan berdiri. Yang kata ikut ni, sehingga kan dia berjalan di satu tempat, dia pusing ke kanan, dia masuk kiri. Orang kata pasal apa belok kanan, sedangkan tak ada apa pun. Hari tu aku jalan dengan Nabi, Nabi pusing ke kanan, so aku pun pusing. Ikut sama macam tu. Dia kata satu hari aku duduk dalam majlis ni, aku tengok Nabi SAW ni nak ambil wuduk. Cepat-cepat aku pergi cedokkan air, aku pergi letak depan dia. Maksudnya dia tahu apa yang Nabi nak buat. So Nabi SAW bila tengok dia macam tu, Nabi pegang dia. Nabi katakan pada dia, apa Nabi kata dekat dia? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Pegang dada dia. Ya Allah, jadikan budak ini faham pada agama. Maksudnya Nabi berterima kasih kepada seseorang dengan cara mendoakan orang tersebut. Akhirnya benar sebagaimana apa yang didoakan pada dia jadi sahabat yang alim. Seorang sahabat yang lain, dia ni hamba asalnya. Lepas dia hamba, Nabi merdekakan dia jadi khadam. Setiap kali musafir dia akan ikut serta bersama dengan Nabi SAW. Sampailah satu malam Nabi tidur dengan dia di satu tempat dalam perjalanan. Ketika tengah malam ni, dia tahu dah waktu mana Nabi SAW akan bangun. Maknanya dia tahu. So dia pun cepat-cepat disiapkan air wuduk untuk Nabi. Nabi nak bangun tengah malam, dia siapkan siap-siap air wuduk. Bila Nabi bangun, Nabi tengok dah ada air wuduk. Nabi nak rasa appreciate bagusnya dia ni, tak sempat aku ni, dia dah sediakan semua. Nabi panggil dia dan kata, "Mes ni, sal ni." Sal ni apa dia? Minta apa kau nak minta. Baik tuan-tuan, kalau duduk peluang yang macam ni, tiba-tiba kita diberikan peluang, Nabi sendiri kata dekat kita, KPA, minta KPA nak apa? KPA nak minta apa? Mana KPA? Ada KPA? Tak ada KPA. KPA tak ada kat sini. Nak minta apa kalau Nabi tanya kita ni? Nak apa? Apa tak boleh? Yang satu putus. Apa dia? Biar kat sini. Okey, nak minta apa? Nak minta apa? Ni dia macam tak ada. Ya, okey, dengar elok. Putus bagi tahu. Satu saya letak dekat. Letak. Seremonik ni dulu saya pakai seremonik, tapi lepas bila kita tengok dia gangguan frekuensi dengan mic bila kita buka, apa tu kita tak pakai sekarang, kami pakai DJI. Tapi DJI mahal 1,500 untuk satu set. Satu set tu 1,590. Dia ada 3, 2 ni, satu untuk letak kat handphone ataupun letak dekat laptop. Tapi baguslah so far DJI antara yang terbaik. Nama dia DJI. DJI. Baik, kau nanti kan? Boleh? Okey, Nabi SAW, seorang sahabat berkhidmat untuk dia. Dia tanya dekat sahabat, "Sal ni," dia kata, "minta apa yang kau nak minta." Kalau kita duduk kat tempat sahabat ni, kita nak minta apa? Tak syurga. Tak syurga ya Rasulullah. Dia kata hati kau minta syurga.
Doa pun kau malah. Nak minta apa lagi? Minta apa lagi? Bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Aja nak minta apa? Tak syurga juga. Okay, sekarang ramai yang nak minta syurga, minta bahagia dunia dan akhirat. Kita tengok sahabat ni dia minta apa. Sahabat ni bila Nabi SAW tanya pada dia nak minta apa? Apa dia jawab? Sal ni mintakan pada aku apa yang kau nak, aku akan pohon pada Allah. Dia kata as'aluka, aku pohon pada kau ya Rasulullah, murafaqatuka fil jannah, untuk aku duduk dengan kau kat dalam syurga. Nampak tu dia minta. Dia syurga betul lah, tapi aku nak minta aku dengan kau kat dalam syurga ni berdekatan. Nak ceritakan sayangnya mereka ni pada Nabi SAW. Baik, seronoknya Nabi ni dia layan sahabat ni. Dia tanya lagi soalan yang kedua, awal berzali. Ada lagi soalan permintaan yang lain. Kalau kita ni jangan kata dua, kita minta 8 benda permintaan kalau diberikan peluang. Tapi tak, yang kata sahabat ni satu yang paling tinggi dalam diri dia, dia kata tak, tu satu je. Yang lain aku tak nak minta satu je. Akhirnya Nabi SAW ni dia tak bagi tuik. So umpama kita orang datang, kita tuik bagi, Nabi tak tuik bagi, tapi dia berikan apa benda? Dia berikan, nak suruh kita ikhtiar. Dia kata, tolong bantu aku supaya aku dengan engkau ni dapat duduk kat dalam syurga dengan apa? Bikasrati sujud, dengan perbanyakkan sujud, perbanyakkan solat, insya-Allah kau akan duduk dengan aku kat dalam syurga. Sebenarnya bukan simply Nabi minta kat dia pergi masuk syurga, tak. Tapi Nabi tetap minta dia buat. Kau kena, kalau nak duduk dengan aku, perbanyakkan sujud, insya-Allah kau akan dapat berada dengan aku dekat akhirat kelak. So itu di antara ciri-ciri bagaimana Nabi SAW seorang mursyid. Yang semungkin mursyid ni dia tak boleh menakutkan orang. Kadang-kadang guru ni dengan misal mereka umat besar, bawa tongkat pula, tasbih dengan tongkat leher. Kita tengok macam tu guru pun ada juga. Kita tengok pun takut. Baik, so jangan menakutkan orang. Ada satu ketika ni seorang Arabi tak pernah jumpa Nabi SAW sekali pun tak ada jumpa. Bila tak pernah jumpa ni, dia main ke Madinah nak cari Nabi. Tanya orang, mana satu Muhammad? Jadi dia orang tunjuk tu, yang ada kat atas hutan tu. Waktu tu Nabi SAW tengah duduk kat atas hutan. Jadi bila dia tengok, dia jadi gerut. Gerut Nabi dekat Nabi ni, Nabi tanya soalan tapi dia takut. Tapi sebab nak sangat jumpa, dia pergi dekat. Akhirnya sambil bercakap, dia pegang tali unta. Bila pegang tali unta sebab gementar, sehingga unta tadi tu bergerak. Apa kata Nabi SAW pada dia? Dia kata, ya benar fulan, wahai tuan. Dia kata, aku ni ibnu mura'atul a'kulu bil qatib. Aku dengan kau ni tak ada beza. Aku dengan kau tak ada beza. Aku adalah anak seorang perempuan yang makan roti kerah macam kau makan. So janganlah rasa takut gemetar dengan aku. Kata dia, ya Allah, aku tak pernahlah rasa sayang pada seorang, rasa respect melainkan kepada Nabi SAW kerana cara dia, bagaimana dia nak menjadikan orang rasa selesa dengan Nabi SAW. Baik, ada kala Nabi SAW ni dia duduk ketika para sahabat tengah duduk menyembang. Bukan menyembang benda akhirat. Sahabat macam kita juga ada waktu dia sembang benda dunia. Bila dia orang sembang benda dunia ni? Di antara waktu asar sampai ke maghrib ni waktu panjang. Selesai solat asar, dia orang akan lepak di luar masjid. Dia orang pun kaki lepak juga. So bila dia orang lepak di luar masjid ni, dia orang nak menyembang cerita zaman jahiliah sehingga mereka ketawa sesama mereka bila kenangkan cerita zaman dahulu. Dan Nabi SAW berada bersama dengan mereka. Nabi tak larang, tak marah, tapi tak kata apa pun. Cuma Nabi turut ketawa dengan mereka. Cuma ketawa Nabi tak keluar suara. Nabi ketawa dengan dia orang sembang. So Nabi SAW tetap layan mereka walaupun kadang-kadang pada perkara-perkara yang biasa dalam kehidupan. Itulah dia. Kalau siapa nak tengok macam mana Nabi kita SAW bermuamalah, berinteraksi dengan manusia 24 hours. Dicari satu buku tu saya mengajar di Masjid MITC. Sehari di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dalam tempoh 24 hours ni, apa yang Nabi buat dalam tempoh sehari? Dia berziarah, dia jumpa orang. Dan saya mengajar juga di UTC setiap hari Rabu jam 9 sampai pukul 11 pagi kat UTC. UTC inilah Bandar Hilir. Baik, tu ni salah satu. Next, kita sambung. So dia kata yang kedua, adab yang zahir, jangan bersegera letakkan sejadah di hadapan kecuali pada waktu dia nak menunaikan solat. Dan apabila dia telah selesai solat, maka hendaklah ia segera mengangkatnya. Kita tolong angkatkan. Baik, next, yang ketiga.
Jangan ia memperbanyak sembahyang sunat di hadapannya. Bila tengok tu guru solat 2 rakaat, tuan-tuan jangan pergi solat 8 rakaat. Jangan lebih. Tengok dia solat 2, kita pun kadar apa yang dia buat cukup. Keempat, hendaklah ia mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh gurunya dengan kadar kemampuannya. Tak mampu cakap tak mampu, jangan buat lebih, jangan melampau-lampau, buat sekadar apa yang dia mampu, apa yang dia mampu buat saja. Okey, itu adab yang zahir. So adab yang zahir ni ada berapa? Ada 4. Yang pertama, jangan lawan, jangan melawan. Okey, yang ketiga, jangan bersegera buat sesuatu benda yang tak disuruh kita buat. Suruh pun kita buat, ataupun kita memang betul-betul tahu baru kita buat, tak tahu kita tak ada buat. Baik, yang ketiga, saya dulu Allah Alam kalau orang tanya lah, bukan tip lah, maksudnya orang tanya, ustaz nak tanya macam mana cara nak dapat keberkatan ketika belajar. Yang pertama, saya Allah Alam, saya daripada zaman sekolah dulu, sebab saya tahu saya belajar tercorot. Kelas saya kelas paling belakang, kelas A, B, C, D, E, F. Okey, sebab pelajar di sekolah yang saya belajar tu 4,000 orang. 4,000 orang. Sekolah mana ni? Sekolah yang terbakar meninggal 27 orang tu. Okey, selepas kebakaran tu, pelajar makin ramai orang pergi belajar situ dan jumlah keseluruhan student adalah 4,000 orang. Bayangkan tengok 4,000 orang sekolah agama, 4,000 orang. So banyak kelas, tingkatan 1 saja ada 6-7 kelas. Dan saya kelas yang paling terakhir, kelas F. Kelas penghujung. Jadi bila kelas tercorot ni, kita dah biasa dengan tercorot. Sampailah saya bertanya pada orang-orang pernah berjaya ni, dia kata kita biar tercorot kedudukan, tapi jangan kita yang mencorot. Ada tak perkataan mencorotkan itu? Ada tak bahasa Melayu? Boleh tu mencorotkan itu? Tak boleh, salah tak? Allah, bahasa apa saya nak guna? Maksudnya jangan kita terkebelakang satu, jangan kita mengkebelakangkan diri. Sedangkan kita boleh pergi ke depan. Jadi saya jadi kebiasaan, walaupun saya kelas ke belakang, saya suka duduk kat depan. Sebab apa duduk kat depan? Sebab kita tahu kemampuan kita, kita mengaji tak pandai. Bila mengaji tak pandai, biarlah guru ni kenal. Saya nak guru kenal saya. So guru kenal saya ni yang pertama sebab nakal, yang kedua sebab bapak saya. Bapak saya pengurusi lembaga takbir sekolah. Bapak saya kebetulan bapak saya ustaz. Jadi dia pengurusi lembaga takbir. Sekolah yang saya belajar tu dia pengurusi ni, CBN. Kemudian yang ketiganya pula, saya nak guru tadi tu hafal nama saya dan kenal saya. Dan memang sebab kita duduk kat depan, jadi saya selalu lampu pada whiteboard. Okay. So benda-benda macam ni yang menyebabkan saya dikenali. Bila dikenali ni, at least kita tak dapat jawab dengan betul, kurang-kurangnya ada ihsan yang kita dapat markah ihsan. Itulah yang saya dapat ihsan hakiki. Sampailah saya belajar. Saya ingat saya kat mana saya cerita, kat HSC ke kita pergi pegang kepala guru. Ya, saya cerita. Kami cabar dengan kawan-kawan ada seorang ustaz yang alim. Di Kedah ni ada 3 orang tokoh Indonesia yang alim. Yang pertama Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kawan Syekh Nuruddin nama Ustaz Ahmad Abdullah, alim macam dia juga. Yang ketiga nama Ustaz Fahmi Zanzam ni, pegang kitab ni, Syekh Ahmad Fahmi Zanzam. So 3 orang dia ni datang daripada satu kampung. Dan 3 orang duduk kat Kedah, termasuk Syekh Nuruddin Al-Banjari. Baik, jadi Ustaz Ahmad Abdullah ni, dia ni orang yang serius, jarang ketawa, tiap-tiap masa duk membaca buku. Kita orang cabar, siapa boleh pergi pegang kepala ustaz kita ni memang kau handal. Kita letak duit, tak banyak pun, RM100. Waktu tu siapa berani pergi pegang. So saya orang pertama try, pergi masih ikut sekolah nak pegang macam, tapi syarat pegang kepala dia. Apa pegang ni kalau dahsyat. Saya pergi masuk dalam bilik guru, saya kata, Ustaz ada sakit kepala kan? Dia kenapa? Tak ada, saya tengok Ustaz dia baca sakit kepala, saya nak suruh picit. Dia kata boleh dia. Dia pun angkat serupan, dia tak saya pun picit kepala. Saya kata dia senyum dengan kawan dia kata memang kau menang lah. Boleh pegang kepala guru. Itu saja nak pegang, nak ambil berkat kepalanya, pergi pegang kepala dia. Baik, so macam itulah. Bila saya pergi belajar di Syria dan di Jordan, memang saya letakkan target saya akan duduk kat depan. Tujuan duduk kat depan ni supaya guru kenal. Antara yang lain, saya tunggu dekat depan pintu masuk. Macam tuan-tuan tunggu kan, tunggu depan pintu masuk tu. So ada seorang guru saya tu, Syekh Ridwan ni, dia ni orang yang OKU, kaki dia sebelah tu, dia capik dengan tu, dia jalan pelan-pelan. Jadi dia sampai, saya akan ambil dia punya bicycle dia, pegang bicycle dia, saya akan pergi parking. Kemudian saya akan ambil beg dia, saya akan bawa naik kat bilik guru. Itulah kerja saya hari-hari. Memang saya akan datang awal betul-betul nak ambil beg dia. So tujuan dia apa? Tujuan kita
Pernah dengar tak kisah seorang anak murid Imam Asy-Syafi'i, nama dia Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ni anak murid paling lama belajar. Orang ni belajar sekejap alim. Dia 40 tahun dia belajar dengan Imam Syafi'i, tak alim-alim. Sampaikan Imam Syafi'i kata dekat dia, kalaulah ilmu ni boleh suap masuk dalam mulut, engkau orang pertama aku akan suap ilmu. Tapi dia rajinnya, dia tiap-tiap hari datang duduk depan. Akhirnya sampai ke satu tahap, setiap kali Imam Syafi'i nak startkan kelas, diminta satu tempat dia sediakan untuk anak murid dia ni. Dia kata inilah anak murid yang sejati. Dia belajar daripada tak tahu sampailah tahu. Kenapa? Kesabaran di dalam menuntut ilmu itu tadi menyebabkan Allah berikan keberkatan pada dia tadi. Sebab tu kadang saya kira lah, saya rasa saya ni buat mengaji pandai tak pandai, tapi mungkin sedikit berkat yang kita dapat bila mana kita bermuamalah dengan baik bersama dengan guru kita. Baik, tu dia kata poin yang ketiga, jangan memperbanyak sembahyang sunat di hadapannya. Yang keempat, hendaklah mengamalkan apa yang disuruh dengan kadar kemampuan. Itu adab yang zahir. Saya kira adab ni bukanlah satu benda yang sukar. Baik, adapun adab-adab yang batin adalah yang pertama, segala sesuatu yang dia dengar daripada gurunya dan telah diterimanya pada zahir, maka jangan sekali-kali ia ingkar pada batin. Contoh, ada seorang guru cakap dekat kita, di Terengganu ada seorang tok guru zaman dahulu, nama dia Tok Kupaluh. Tok Kupaluh. Tok Kupaluh, tapi saya kira mungkin ayat ni untuk guru dulu-dulu okey kot. Kalau guru macam saya hari ni, tuan-tuan janganlah, kalau saya sebut salah tu tuan-tuan tahu kata salah, tak payahlah kata betul. Tuan-tuan katakan salah tu kot rasanya. Sebab orang dulu-dulu gurunya memang alim yang teramat alim. Hari ni kita sekadar kongsi apa yang kita tahu, mungkin betul, mungkin salah. Tapi orang dulu-dulu ya. Tok Kupaluh ni seorang tok guru hebat di Terengganu, nama dia Tok Kupaluh. Belajar dengan Tok Khurasan, orang-orang hebat zaman dahulu kala ni. Bukan sekadar tok guru, bahkan mereka juga di antara para wali. Baik, satu hari dia kata kat anak murid dia, apa dia kata? Semua tempat yang ada air ada ikan. Okey, baik. Kata-kata umum macam ni. Anak murid dia terdetik lah hati. Dia kata dalam buah kelapa ada air, tak ada ikan. Nampak lah hati dia kata dalam buah kelapa ada air, tak ada ikan. Dia kata, tunggu, dalam buah kelapa ada air, tak ada ikan pun. Okey. Tunggu, dia kata, baik, sekarang ambil buah kelapa dah belah. Dia ambil buah kelapa belah, tiba-tiba tengok ada ikan dalam tu. So menunjukkan orang dulu tu dipanggil karamah. Allah berikan pada dia orang. Satu kes di pondok kami. Tok guru kami kata dekat anak murid, hampa ni jangan duduk tidur waktu petang. Selepas asar jangan tidur, nanti boleh jadi gila, mewarisi gila, penyakit gila. Okey, baik. Jadi berapa lah, kalau dia katalah siapa yang tidur 40 hari betul-betul nanti dia akan jadi gila sekian-sekian. Anak murid ni bila dia dengar macam tu ni, dia ada dalam hati yang betul kena tentang ni tentang dia menipu ke apa. Jadi dia pergi cuba buat tidur 40 hari lepas asar. Bila dah buat siap cukup 40 hari dah, kemudian dia pun datang jumpa Tok Guru dia. Tok Guru kata, itu kalau tidur 40 hari gila, saya dah tidur 40 hari tak gila pun. Okey, apa kata Tok Guru dia? Engkau gila lah dah. Itu kalau dah sampai aku pergi tidur 40 hari, kemudian kau datang cerita dekat aku. Itu gila, itu ciri-ciri dah gila lah. Aku dah kata jangan tidur, kau pergi tidur dah apa pun. Itu gila lah. Baik, so sepatutnya apa yang disampaikan selagi mana benda tadi itu benda yang benar, maka tak perlu pun untuk disangsikan. Melainkan kalau zaman hari ini ialah kita kata guru hari ini kita pun pelbagai, tak sama sebagaimana guru di zaman dahulu, bukan. Baik, dia kata lagi, jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan. Maksudnya dia membantah apa yang disebut oleh guru dia. Mulut dia dengar dia dengar guru dia cakap lain, tapi dia buat lain daripada apa yang dicakapkan. Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya ia tinggalkan sahaja gurunya. Kalau ada benda yang rasa tak selari di antara hati dia dengan guru dia ni, better ditinggalkan. Kenapa? Tak nak nanti termengumpat, tercakap benda yang tak elok, berkata perkataan-perkataan yang tak selayaknya. Kenapa? Kerana takut hilang keberkatan ilmu itu tadi. Lebih baik ditinggalkan daripada dia mengucapkan perkataan yang tak elok. Baik, sehingga akan sampai ke satu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahir. Atau dia kata, buat dah sampai, usahakan sampaikan apa yang dia dengar di zahir ni sama dengan apa yang ada kat dalam batin. Hati boleh terima, telinga pun boleh terima juga. Itu yang paling terbaik.
Dia kata adab batin yang kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat. Okey, jangan dia bersahabat dengan orang yang jahat supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Bila kita dah belajar, elakkan daripada bergaul dengan sebarang orang-orang yang jahat. Kenapa? Tak nak yang jahat tadi tu akan menghasut kebaikan ataupun makan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Akhirnya kita terlalai dan terleka. Sikit demi sedikit akhirnya kita pun ikut. Sungguh, bila kita biasa buat baik, satu kali kita buat benda yang tak baik. Saya ni kadang pengalaman hidup lah, pengalaman hidup. Wala'iyadzubillah, memang tak naklah kita buat macam tu. Ceritanya, dulunya saya jadi penterjemah. Tahun 4 lah saya kat sana. Ada orang daripada orang-orang businessman daripada Malaysia, dia orang ikut MITI. MITI ni apa dia? Itulah matrik tu kan. Okey, bahagian ni lah orang bisnes semua ni. Dia orang pergi ke Syria. Jadi saya ni jadi interpreter, penterjemah. Daripada English pergi ke bahasa Arab. Kemudian ataupun daripada bahasa Melayu pergi ke bahasa Arab. Satu hari ni ada seorang Datuk Seri ni minta saya, buat dia kata, PA dia datang, dia kata, Najib, nanti malam nanti Datuk Seri nak pergi ke satu tempat. Address dia dah ada dah, just nak minta teman saja sebagai interpreter kalau berlaku apa-apa. Dia kata apalah. So dia kata kereta pun kita dah ada, nanti naik dengan dia kata kita awak ambil kereta daripada luar, ambil taksi daripada luar sebab ambil kita orang dekat hotel. Pergilah ke hotel ambil rupanya Datuk Seri ni dia pergi nak satu tempat. Saya pun tengok alamat, dia tulis kat situ White Horse, kuda putih nama tempat. Kuda putih, kuda ni tempat nak pergi, saya pun tak tahu. Pergi pula pukul 9 malam. Sampai daripada jauh saya tengok tulis White Horse sama kuda kat kaki dua kat depan, lampu dia nak kat atas. Apa dia? Rupanya dia dah booking 1 kelab malam. Malam tu dia booking 1 kelab malam. Dan untuk dia lah. Jadi kami datang, kami bertiga saja orang lelaki, yang lain semua perempuan dalam tu, seorang pengurus kelab malam tu. Saya masuk tengok ya Allah buat kelab malam. Waktu tu teringat Quran kita hafal, teringat Tok Guru kita, teringat semua benda yang ni kita ingat. Disebabkan satu perbuatan, saya rasa takut kan tak pernah buat. Walaupun bukan kita nak pergi pun, saya hanya interpreter, tapi bila tengok, bayangkan tengok dia buat tiger show kat depan tu. Apa berlaku kat tu? Kemudian orang kaya ni kata kat saya, dia kata Najib, apa nama pergi cakap dekat pengurus tu, saya nak bawa balik perempuan 2 orang dekat hotel. Saya kata habis nak pergi jadi sebahat hari ni. Saya pergi dekat pengurus tu, saya tanya dia berapa lama dah buka kelab malam ni, berapa orang sudah. Agak-agak lebih 10 minit saya pun datang balik. Saya kata Datuk, saya dah sembang dah dengan pengurus dia. Dia kata malam ni malam Jumaat tak boleh bawa balik. Okay. Kenapa bohong dia? Apa kita itulah cerita dia. Tapi kita rasa bila bercampur yang baik dengan tak baik ni automatik kita akan tak boleh terima. Hati ni rasa tak seronok, hati ni rasa takut, hati ni. Tapi bayangkan tengok kalau dah tiap-tiap hari buat macam tu. Dia panggil apa? Kan pepatah Jawa dia kata apa? Allah bisa tegal biasa. Pepatah Jawa tu. Baik, kalau dah biasa dah dia takkan rasa apa. Sebab tu bahayanya. Bahaya pilih kawan, sebab kawan ni dia nak bantu kita sebagai support, moral support, terutama bagi kita yang nak ubah diri jadi baik. Bukan tak boleh berkawan dengan kawan-kawan yang kita dah berkawan, tapi jangan kawan yang sehingga kita ikut. Kalau nak tujuan nak kawan dengan dia untuk kita tarik dia, bukan dia pula lama tak pergi karaoke, dia pula pergi sekali-sekala. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga saya bertemu dengan ramai orang yang mereka panggil orang yang dah berhijrah. Dan saya jumpa dengan orang yang pelbagai, ada yang minum arak, ada yang dadaknya, ada yang syukur zina. Jadi bila dia orang datang cerita, saya kata satu je lah, bila kita nak berubah ni kena ada perasaan benci balik, nak kembali balik kepada perbuatan yang lama. Tapi kalau benci tadi tu hilang, dia rasa seronok, yang ni bahaya. Sebab tu nak kena cari kawan yang betul-betul. Satu hari anak muda bernama Muhammad Najib, pengalaman. Umur 21 tahun, 21, balik daripada Mahat pakai jubah, pakai kopiah macam ni, bawa beg. Kami ni tempat kata orang ni kawasan orang ramai, kawasan tengah bandar betul-betul. Jadi bila balik kelas ni kami akan melalui kawasan kaki-kaki hotel ni. Tiru hotel-hotel belakang. Jadi kat hotel di sana ni dia macam negara Siam.
Dia macam negara Siam. Jadi ada orang duduk tunggu kat tepi hotel ni, dia akan tanya, bidak medal, ataupun do you want medal, nak perempuan tak? Kita open tweet kawan. Tanya nak perempuan ke tak? Kita tengok cukup lah, tak payah buat apa-apa. Nak tengok saja. Itu yang kata. Tapi yang kata kawan ni, kalau dapat kawan yang baik, kata kau jangan buat gila. Nampak? Yang kata kawan yang baik ni, kau jangan buat gila. Dia kata, jangan buat pasal. Masuk kawan yang baik, automatik dia akan nasihatkan kita. Tapi kalau kawan yang khas jenis kepala, okey baik. Itu yang bahaya. Lepas tu nak kena cari protection. Baik. Sebagai satu contoh dalam Al-Quran, sebaik-baik contoh. Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan pergi berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ni bapa angkat. Bela dia daripada kecil. Bagi macam-macam dekat dia. Daripada dia dibuang kat dalam sungai, ambil bela kat dalam istana. Dapat macam-macam faedah. Tiba-tiba diperintahkan pergi lawan dengan Fir'aun. Macam mana tak ketakut dia. Kemudian tak kesegar, macam-macam perasaan. Dan dia pun berdoa kepada Allah. Apa dia doa Nabi Musa AS yang paling terkenal? Doa apa? Siapa tahu? Doa Nabi Musa AS yang paling terkenal. Doa apa? Tahu? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. So dia minta Allah lapangkan dada, hilangkan simpulan pada lidah dia, orang dapat faham perkataan dia, dan minta tolong berikan pada aku seorang pembantu. Yang aku minta adalah Harun, saudara aku sendiri, jadi pembantu. Baik, apa fungsi dia minta macam tu dekat Allah? Dia minta lancar lidah dan minta pembantu. Dia minta seorang pembantu. Kenapa dia minta Harun jadi pembantu dia? Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Aku minta Harun jadi peneman aku ni supaya aku banyak bertasbih kepada engkau dan aku banyak mengingati engkau. Faham tak? Maknanya kita cari kawan yang menjadikan kita ingat Allah lebih, yang menjadikan kita banyak sebut Allah. Bila duduk dengan dia, subhanallah, 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 masya Allah. Tapi kalau duduk dengan kawan aku tu berhak, tahu kutu berhak? Kutu berhak ni hak teruk lah. Kutu berhak ni apa perkataan la hawa musibat. Ini dah. Okey, ya Allah, tengok muka kita musibat keluarnya. Okey. Tapi kalau jumpa kawan dengan orang yang baik, subhanallah, assalamualaikum, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Kataan tu saja yang keluar. Sebab itu penting. Bagaimana kata Nabi Musa, supaya aku dapat mengucapkan tasbih banyak dan supaya aku dapat ingat Allah banyak bila aku berkawan dengan Harun ni. So itulah sebab dia kata. Maka hendaklah menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan. Dan walau bagaimanapun keadaannya, ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Awas dengan bersahabat dengan orang kaya. Ataupun, ialah bila kita cari kawan yang kaya-kaya ni, kita pun teringin macam dia juga. Sebab tu, biasakan dengan kesulitan, kesusahan, kerana lebih menjadikan kita bersyukur berbanding dengan orang yang memiliki segala-galanya. Ni yang dulunya saya. Tahu bila ni? Tahun 2004 ni kita orang dah buat ringkasan Ayuhal Walad juga. Waktu tu saya kat Jordan diskusi, betul tak? Majlis diskusi buku Ayuhal Walad. Okay. Lepas dia ada penyanyi dia, saudara Muhammad Najib Kasim Muslim Muhtah, saudara Hasnan bin Abu Bakar Muslim Muhtah juga. Zaman tahun 2004 kita orang buat diskusi buku dia. Tapi sekali buat habis satu hari. Buku ni kita dah pernah belajar lah waktu ketika belajar dalam Bali. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada. Tak ada ada soalan yang faham belajar tu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Allah